Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah gerakkan saya dan tuan-tuan mai ke majlis ilmu. Kalau nak tunggu duit, ramai orang duit dia banyak, tetapi duit itu tidak menggerakkan dia untuk dia datang ke majlis ilmu. Kalau nak tunggu badan sihat, ramai orang badan sihat, tetapi tubuh badan dia yang sadu tidak membuatkan dia untuk hadir ke majlis ilmu. Ramai orang masyhur, tetapi kemasyhuran tidak membuatkan dia datang ke majlis ilmu. Maka malam ni saya dan kita semua datang ke majlis ilmu untuk mencari redha Allah. Setelah Allah Ta'ala izin siapa pun kita. Malam ni kita umur 10, kita umur 12, kita umur 15, sampailah yang umur 60. Semua mai atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai mengaji ni nikmat. Dan bila tuan-tuan dah boleh mai belajar, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sebut nama Allah, majlis yang insya-Allah dihadiri oleh para malaikat, ucaplah alhamdulillah. Ucaplah penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab boleh datang ke majlis ilmu. Sebab dekat dengan kiamat akan sampai satu masa manusia sebut la ilaha illallah, tapi tak ada seorang pun atas muka bumi ni yang semayang. Seorang pun tak ada. Hari ni yang semayang, hari ni 2022, yang solat lebih 1 bilion orang yang solat. Sebab orang Islam ada 2 bilion. Yang solat 1 bilion lebih. Tuan-tuan bayang, akan mai satu masa, dekat dah satu zaman, satu ketika dekat dengan kiamat, orang boleh sebut la ilaha illallah, tetapi atas dunia ni waktu tu tak ada seorang pun yang semayang, tak ada seorang pun yang puasa, tak ada seorang pun yang keluarkan zakat, tak ada seorang pun yang buat haji. Tak ada siapa dah amalkan Islam. Bahkan yang sebut la ilaha illallah tu bila ditanya oleh orang, benda apa hang sebut tadi? Tak pernah dengar. Orang tu jawab, dia kata keluarga aku dulu, nenek moyang kami pernah sebut perkataan ni. Dan sampai hari ni aku sebut perkataan tu, tapi aku pun tak tahu apa makna perkataan ni. Seorang sahabat namanya Silah, sahabat lelaki, dia ni lelaki, dia nama Silah. Sahabat ni pun tanya kepada seorang lagi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, iaitulah yang bernama Huzaifah Ibnul Yaman. No? Sahabat yang riwayat hadis ni nama Huzaifah Ibnul Yaman. Hak cerita kata atas dunia nanti tak ada seorang pun semayang, tak ada seorang pun azan, tak ada seorang pun berkeluar zakat, tak ada seorang pun puasa, tak ada seorang pun haji. Tidak ada seorang pun. Yang ni betul-betul dekat kiamat. Hanya ada beberapa kelompok kecil, mereka reti sebut la ilaha illallah, tapi bila orang tanya tadi sebut apa, dia kata sebut la ilaha illallah. Benda apa tu? Dia kata tak tahu. Dulu nenek moyang kami sebut. Maka sahabat yang dengar hadis ni daripada mulut seorang lagi sahabat bernama Huzaifah Ibnul Yaman, sahabat yang nama Silah ni, dia tanya, wahai Huzaifah, ada faedahkah reti sebut la ilaha illallah tapi tak tahu apa makna dia? Ada faedahkah orang ketika
ketika itu waktu dunia tak ada seorang pun semayang, waktu dunia tak ada seorang pun puasa Ramadan, waktu dunia tak ada seorang pun keluarkan zakat. Adakah faedah seseorang sebut la ilaha illallah? Sayyidina Huzaifah kalih belah lain, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang besar. Sebab Sayyidina Huzaifah ni dia penyimpan banyak rahsia akhir zaman. Walaupun Huzaifah radhiyallahu anhu tidak hidup di zaman kita, Sayyidina Huzaifah hidup zaman Nabi. Tapi dia banyak simpan rahsia akhir zaman. Siapa nak tahu perjalanan akhir zaman, siapa nak tahu rahsia akhir zaman, siapa nak tahu apa akan berlaku di akhir zaman, banyakkan mengkaji hadis Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman. Maka Sayyidina Huzaifah kalih belah lain, paling belah lain. Silah ni mai tanya lagi, wahai Huzaifah, ma aghnahum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma zakah wa ma salah wa mal hajj. Dia tanya kali yang kedua, wahai Huzaifah, ketika itu satu dunia tak ada orang semayang, satu dunia tak ada orang puasa Ramadan, satu dunia tak ada orang zakat, ada faedahkah sebut la ilaha illallah? Kali kedua dia tanya, Sayyidina Huzaifah tak jawab. Kemudian Sayyidina Huzaifah paling belah lain, dia kalih belah lain. Sayyidina Silah ni, nama Silah ni mai, dia tanya sekali lagi, adakah faedah dia sebut la ilaha illallah? Waktu ni Sayyidina Huzaifah kata, ya Silah, wahai Silah, la ilaha illallah tunjihim minan nar, menyelamatkan mereka daripada neraka, menyelamatkan mereka daripada neraka. Besarnya kalimah ini, besarnya kalimah la ilaha illallah, ketika mana tak ada orang alim atas muka bumi ni. Sebab tu Nabi sebut, kalau nak tahu kiamat dekat ataupun tidak, antara tanda dekatnya dengan kiamat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Nak tahu macam mana ilmu agama beransur hilang, lihat kepada jumlah para ulama yang Rabbani. Lihat kepada jumlah para ulama yang masih hidup. Di Malaysia paling ramai, paling banyak pondok Kedah, Kelantan. Paling banyak pondok Kedah, Kelantan. Tuan-tuan pi di Kedah hari ni 2022, tuan-tuan pi Kedah hari ni, tuan-tuan cari tok-tok guru pondok yang besar, sebut kat saya 10 orang. Tak ada. Nabi kata dekat dengan kiamat, dan kamu akan lihat ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi kata, Allah tak angkat ilmu tu daripada buku, Allah tak angkat ilmu daripada kitab, Allah tak angkat ilmu itu daripada Al-Quran, Allah tak angkat ilmu itu daripada dada para ulama, tetapi walakin yaqbidul ilma, Allah angkat ilmu agama sehingga tak ada siapa ketahui benda agama. Macam yang Ustaz sebut tadi, tu hadis lain. Allah angkat ilmu agama biqabdil ulama, Allah mematikan para ulama, dan tiap-tiap yang mati itu tidak berganti. Seorang-seorang tok-tok guru yang besar meninggal dunia, tidak berganti. Yang seperti beliau tidak berganti. Bahkan banyak pondok yang ditutup, pondok tok-tok guru yang besar meninggal, tok guru besar tutup pondok, tak ada pengganti. Yang ni yang Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat ilmu dengan menarik daripada dada para ulama. Bukan.
Allah tidak mengangkat ilmu agama dengan diangkat daripada buku-buku. Tidak. Buku-buku agama banyak. Syekh Profesor Dr. Ali Jumaah bagi tahu buku agama hari ni yang merangkumi fiqh, merangkumi tauhid, merangkumi tasawuf, merangkumi lughah, merangkumi macam-macam disiplin ilmu mencapai jumlah 1 juta jilid. Buku agama 1 juta jilid. Allah tak angkat ilmu agama dengan angkat tulisan daripada buku, tidak mengangkat ilmu daripada dada ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah angkat ilmu dengan mematikan para ulama. Kalian akan melihat jumlah ulama kurang. Yang ni kita tengok hari ni. Sekolah agama banyak tetapi ulama kurang. Apa maksud dia? Walaupun sekolah agama banyak di Sungai Petani, lebih 100 sekolah agama dengan mak tahfiz. Sungai Petani saja. Hari ini tuan-tuan berjalan, masuklah kampung mana pun, masuklah kampung dalam mana pun akan ada tahfiz sekolah agama. Tapi ulama kurang. Yang betul-betul alim makin kurang. Yang betul-betul dalam ilmunya makin kurang. Yang betul-betul membawa manusia kenal Allah, takut Allah, lebihkan akhirat, yang ni kurang. Siapa yang ramai, wahai Rasulullah? Bila dekat dengan kiamat, siapa yang ramai, wahai Rasulullah? Nabi kata, hatta idza lam yubqi aliman, ketika mana sudah tidak ramai dan sudah tiada para ulama, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Ini zaman dia. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Nabi kata, kamu akan tengok orang ramai menjadikan orang-orang yang jahil agama sebagai pengikut, sebagai anutan, sebagai ikutan, sebagai pemimpin. Kamu akan tengok orang yang ada follower ribu-ribu dalam TikTok, dalam Facebook dia, dalam YouTube, followers YouTube dia, dia bercakap, dia buat soal jawab agama dan dia tak ada latar belakang agama sedikit pun. Ni banyak ni. Nabi kata, dekat dengan kiamat kami akan matikan para ulama, bilangan ulama kurang. Ketika itu ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka-mereka yang tak ada asas dalam agama, yang tak ada asas yang mendalam, pengetahuan dalam syariat, pengetahuan yang mendalam dalam tasawuf, disiplin ilmu yang mendalam, mereka ni yang bercakap. Menyesatkan orang sana, menyesatkan orang sini, membida'ahkan sana dan membida'ahkan sini. Ada di kalangan mereka yang hanya rider basikal saja, ada di kalangan mereka yang pakai baju Ultraman, ada di kalangan mereka yang doktor, ada di kalangan mereka yang pilot kemudian bercakap agama, ada di kalangan mereka tukang masak kemudian bercakap agama, ada di kalangan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia umat Nabi Muhammad ketika itu akan ramai yang ikut orang-orang yang jahil, yang apabila bercakap, dia nak bercakap tentang agama, dia pun tak pernah mengaji agama, tak pernah mendalami agama, dia bercakap tentang agama, dan manusia akan ikut dia. Live dia 500-600 orang tengok, 1000 orang tengok. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi kata, fasu'ilu.
Orang ramai yang duk tengok live dia, duk tengok live Facebook dia, orang ramai yang tengok live TikTok dia, orang ramai pun tanya kat dia soalan. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Su'il ni mabni lil majhul. Maka jahil-jahil, orang-orang jahil yang menjadi ikutan ini, mereka disoal tentang agama. Mereka jawab ataupun tidak, ya Rasulullah. Nabi jawab, ni adalah hadis ni. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika mereka disoal tentang soal jawab agama, mereka jawab tanpa ada ilmu. Banyak tak dalam internet? Banyak di medsos. Hati-hati memilih guru. Kalau kamu jumpa orang-orang yang mencerca ulama dalam internet, media sosial, hati-hati dengan orang-orang tu. Mulut mereka tak segan silu untuk memanggil dengan gelaran binatang kepada para ulama, untuk memanggil gila kepada para ulama dan pendakwah lain. Ni ada satu kumpulan di Malaysia ni. Mulut mereka lancang dan biasa dengan perkataan syirik dan bid'ah. Mulut mereka biasa dan lancang dengan perkataan dia ni sesat, dia ni sebagainya. Nabi kata fasu'ilu, orang ramai pun bertanya mereka. Sudah ramai ikut mereka, fasu'ilu, orang ramai pun bertanya mereka. Adakah mereka jawab bila ditanya? Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka jawab. Sedangkan tak ada asas. Sedangkan tak ada asas. Fadallu wa adallu. Penutup kepada hadis ini, Nabi kata dekat dengan kiamat kamu akan tengok suasana ini. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika kepala-kepala jahil ini diikuti, diangkat untuk menjawab soalan, dikerumuni dalam bidang sosial, dalam media sosial, diangkat dan dilantik untuk menduduki tempat-tempat utama di dalam masyarakat. Mereka ditanya, kemudian mereka menjawab. Mereka jawab soalan-soalan tu dengan berani. Sudahlah jawab, boleh salahkan orang agama pula. Berani menyalahkan pula. Ni salah, mereka ni salah, jangan ikut dia ni. Dia yang tak ada asas agama, dia berani jawab dan menyalahkan. Dia sebut pula nama ulama-ulama lain. Sebut ni, sebut satu. Nabi sebut dua perkataan penutup kepada hadis ni. Dua perkataan. Nabi kata fadallu, mereka sesat. Hak jawab ni. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Adallu ni maksudnya mereka membuat, bukan mereka sebut orang lain sesat. Mereka menjadikan orang lain menjadi sesat. Dengan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan songsang, ayat-ayat songsang, ilmu-ilmu yang songsang dan terpaling yang keluar daripada mulut juhal ini. Banyak ni hari ni, pakat ada channel masing-masing. Latar belakang akademik. Google saja dalam internet, tengok, dia teringin hari ni nak cakap tajuk ni, tengoklah internet. Boleh cakap, dia pun cakap. Nak cakap tajuk ni, dia kemudian dia cakap. Kalau dia bercakap sahaja tak apa, bercakap jawab soalan macam yang Nabi beritahu. Fasu'ilu, Nabi kata, dia akan bercakap dan dia akan menjawab soalan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, Nabi kata dia akan memberikan pendapat dan fatwa dan pandangan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan membuatkan semua yang ikut mereka menjadi sesat. Ada tak zaman ini, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sedang ramai. Sedang ada dengan banyaknya. Hati-hati bila anak-anak belajar agama, tengok dengan siapa dia belajar. Fadallu wa adallu, sudahlah sesat. Mereka menyesatkan pula orang lain, membuatkan orang-orang lain menjadi sesat. Allah angkat, Allah matikan para ulama,
Sampai satu tahap, kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dalam kitab Al-Adabul Mufrad, athar, zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu sayati min ba'dikum zamanun fa'il. Akan datang satu masa kamu akan tengok orang alim jadi sikit, orang yang pandai cakap jadi banyak. Dia pandai cakap, dia tak ada asas agama yang mendalam, tapi dia nak cakap. Sebab Nabi sebut tanda kiamat, mereka ni akan bercakap dan bilangan mereka lebih ramai dari orang alim. Bukan saja bercakap, mereka menyesatkan orang-orang alim, mereka menyalahkan ilmu orang-orang alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, lepas Allah tarik ilmu, Allah tarik ulama, mematikan para ulama, kamu akan tengok satu zaman yaqumuna sa'atan, orang nak semayang. Ini lepas pada zaman ni. Ini lepas pada zaman ni. Sekarang kita tengok zaman yang hadis tadi. Sekarang ni 2022, hadis yang tadi sudah berlaku. Tempat-tempat penting untuk diletakkan mufti, untuk diletakkan imam besar, untuk diletakkan qadhi, untuk tempat-tempat ni nanti akan diisi dengan orang-orang yang jahil. Selepas itu akan main satu zaman orang berdiri ramai. Nabi sebut la yajiduna imaman yusalli bihim. Pakat tunggu siapa nak jadi imam. Tak ada. Tunggu siapa nak jadi imam, semua tolak, semua kerah nak solat. Nak solat, bilangan orang yang nak solat ada, tapi semua tak mau jadi imam, tak kerti. Sagi nak baca apa, surah lepas Fatihah wajib ke sunat, tak kerti. Ikut boleh, tapi nak jadi imam tak kerti. Ini zaman ilmu akan diangkat oleh Allah dengan cara Allah mematikan para ulama. Sebab itu setiap minggu, semua malam ni yang hadir ni, berapa ribu orang ni di dataran yang ramai ni, tuan, semua yang hadir pada malam ni mesti ada pengajian fiqh, tauhid dan tasawuf pada tiap-tiap minggu, kerana tiga-tiga ilmu ini disebut sebagai ilmu fardu ain. Setiap orang dalam muka bumi Allah wajib belajar fiqh, tiap-tiap orang atas muka bumi Allah wajib belajar tauhid, tiap-tiap orang atas muka bumi Allah wajib belajar tasawuf. Siapapun orang itu, bermula daripada yang jual laksa tepi jalan sampailah ke yang di Pertuan Agong yang berada di pentadbiran negara. Semua wajib. Sebab tu nama dia ilmu fardu ain. Sebelum Allah mematikan para ulama yang besar, belajar. Kena belajar. Cari para ulama dan kemudian belajar. Kemudian Allah menyebutkan bahawasanya juga dekat dengan kiamat orang-orang yang amanah semakin kurang. Amanah dengan ilmu, amanah dengan harta, amanah dengan jawatan dimatikan oleh Allah sedikit demi sedikit. Tinggal sikit. Kita tuan-tuan hari ni 2022 ni nak cari orang yang kita percaya. Nak cari orang yang kita percaya. Kita dalam jabatan, kita dalam carta organisasi, kita dalam jamaah, kita dalam persatuan. Nah. Nak tak yang rajin dia.
Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, semua orang kenal Sayyidina Umar bin Al-Khattab ialah khalifah kedua umat Islam. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar jadi presiden umat Islam 10 tahun. Pusat pentadbiran ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Zaman Sayyidina Umar, zaman keemasan Khulafa Rashidun. Zaman emas. Tempoh 10 tahun, antara pencapaian paling cemerlang Sayyidina Umar, cuba dengar ni adik-adik ni, pelajar kan. Pencapaian antara yang paling cemerlang Sayyidina Umar ialah mengalahkan Amerika Syarikat dan Rusia zaman itu. Mengalahkan Amerika Syarikat dan Rusia pada zaman itu, iaitu Rom dan Parsi. Kita kata Ustaz, tentera Rom dengan Parsi waktu itu tak kuat kot. Tuan-tuan sekalian, tentera Rom ketika itu, kalau dia hantar pasukan tentera cawangan. Ni baca sejarah. Rom kalau dia hantar tentera cawangan, bukan tentera pusat, 200,000. Bilangan tentera negara dia. Itu baru yang cawangan, bukan yang pusat lagi. Tetapi Rom dan Parsi dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar, tunduk kepada tentera Islam yang berpusat ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa? Sebab ramai orang beriman ketika itu. Itu jawapan dia. Masjid-masjid ketika itu penuh dengan manusia. Saya baca satu kisah, bukan semayang fardu, semayang tarawih. Saya baca satu kisah semayang tarawih pada zaman itu, mereka solat tarawih daripada selepas Isya, dan habis tarawih mereka akan pulang dengan segera sebab mereka takut tak sempat untuk bersahur, sekejap lagi nak masuk subuh. Zaman tu punya semayang tarawih. Kita semayang tarawih pulang segera juga sebab takut terlepas rancangan TV. Lepas tarawih pada zaman ini, ya Rasulullah, pulang segera juga sebab nak sambung makan hak buka puasa tadi. Zaman itu daripada selepas Isya, start tarawih bulan Ramadan sampai hampir subuh, dan bergegas balik sebab takut waktu subuh dah nak masuk, sikit lagi. Kalau zaman hari ni kita sebut setengah jam subuh nak masuk, balik para sahabat tabi'in balik dengan segera. Iman manusia ketika itu, iman baru hebat. Macam mana nak hebat hari ni sedangkan ramai bukan sembahyang, tak solat tu ramai. Maka disebabkan hebat para sahabat, ulama, tabi'in zaman itu, mereka mengalahkan musuh yang paling kuat. Dahsyatlah. Sayyidina Umar terkenal sebagai seorang pemimpin yang selalu turun kawasan. Sebab pemerintahan umat Islam ketika itu luas. Sayyidina Umar pergi ke Mesir, Sayyidina Umar pergi ke Kufah. Sayyidina Umar, presiden umat Islam, dia turun ke Baghdad, dia turun ke Syam. Dalam keadaan orang tak tahu itu Umar. Yang ni sifat pemimpin yang baik. Dia selalu turun melihat kawasan sebab dia nak tengok sendiri permasalahan akar umbi rakyat, apa yang rakyat sedang menderita. Sebab jadi pemimpin
Kalau dia pemimpin sesebuah negara, semua dalam negara tu di bawah tanggungjawab dia. Kalau dia Perdana Menteri sebuah negara, dia yang di-Pertuan Agong sebuah negara, tiap-tiap kepala yang ada dalam negara tersebut akan dipersoalkan kepada Perdana Menteri itu, kepada yang di-Pertuan Agong itu di hadapan Allah di padang mahsyar kelak. Disoal. Bukan main-main. Akan ditanya satu hari kelak. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah menyayangi Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar, macam mana Allah sayang beliau. Satu hari dia keluar daripada Madinah pergi ke Khaybar. Sampai di Khaybar, dia tidur di bawah pokok. Tidur bawah pokok. Rehat. Tak ada takut musuh yang bunuh dia, tak takut siapa, tidur. Kemudian bila dia tidur rehat, datang seorang wanita yang kematian suami. Ada anak-anak yatim yang dia belah, anak-anak dia. Wanita 40-an, 50-an. Dia datang di pokok yang ada presiden umat Islam tadi. Tuan-tuan bayang presiden ketika itu bukan di bawah dia bukan lima negeri, bukan 2 negeri. 1/4 dunia ketika itu di bawah Umar bin Al-Khattab. 1/4 dunia ketika itu di bawah beliau. Dia tidur bawah pokok. Satu orang perempuan ni mai dia tengok laki ni, dia tengok tu, dia gerak laki ni. Lelaki tu Amirul Mukminin gelaran ketika itu. Zaman hari ni Tun lah. Kan? Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, Perdana Menteri, Tun lah. Perempuan ni dia tak kenal, di bawah pokok tu dia mai tengok, lama dia perhati. Setelah lama dia perhati lelaki yang tidur bawah pokok tadi, dia pun gerak laki-laki tadi. Laki-laki tu pun bangun. Laki tu kata, nak apa wahai makcik? Laki yang bangun tadi, dia bangun, dia kata, makcik nak apa? Gerak saya. Makcik tadi jawab, tengok dia jawab apa? Makcik tu kata, tawassamtu fikal khair. Wahai pemuda, saya tengok muka kamu muka orang baik, muka orang salih. Sayyidina Umar ni, idza dzukira as-salihun fahayya ala bi Umar. Trademark dan moto kepada semua orang salih, trademark adalah Umar bin Al-Khattab. Nabi pernah tidur, Nabi mimpi. Nabi pernah tidur, Nabi mimpi, Nabi nampak orang ada yang pakaiannya sampai ke dada, sikit ya. Ada yang pakaiannya sampai ke pusat, ada yang pakaiannya sampai ke lutut, ada pakaiannya sampai ke bawah, ada yang... Kemudian kata Rasulullah, aku melihat Umar bin Al-Khattab, فَإِذَا بِهِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ. Sayyidina Umar ketika itu memakai pakaian yang labuh ke belakang. Baju dia labuh ke belakang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah tafsir kepada mimpi itu? Nabi pun kata, ad-din, iman Umar. Orang soleh. Ad-din, din ni iman, agama. Iman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni walaupun garang, tapi kalau tengok muka dia, orang tahu muka orang saleh. Subhanallah. Kita hari ni orang tengok muka, orang tahu dah, hai dia ni tak boleh percaya ni. Tengok muka pun nampak tak boleh percaya. Muka ayam ketum. Tu teruk sangat. Ni muka ais ni, tengok muka ni, gaya ais ni. Nek bawa motor pun melelong. Kan, mulut dia ketak-ketak.
tengok muka. Kalau hak tinggi sikit, tengok muka tahu dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi jangan judge orang daripada by its cover, daripada muka depan buku. Jangan hakimi orang dengan muka dia. Tapi Sayyidina Umar bila tengok, orang tengok Sayyidina Umar ni, tengok muka dia, orang tahu orang soleh. Sebab itu walaupun di Khaybar ada ramai orang lain di Khaybar, ada ramai lelaki lain di Khaybar, wanita yang dalam keadaan susah tadi, dia tak cari lelaki lain, dia berjalan pusing Khaybar, nampak bawah pokok, melihat Amirul Mukminin sedang lena. Dia tak kenal Amirul Mukminin. Dia gerak Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar kata, ma hajatuki ya amatallah. Kenapa gerak aku, wahai makcik? Dia kata, aku tengok muka kamu, muka orang baik. Boleh tak kamu tolong bercakap dengan Muhammad bin Maslamah? Muhammad bin Maslamah adalah pegawai Umar bin Al-Khattab. Dia tak tahu depan dia Umar bin Al-Khattab. Muhammad bin Maslamah adalah pegawai Umar bin Al-Khattab yang Umar hantar mai ke Khaybar untuk kutip zakat. Sayyidina Umar hantar pegawai zakat mai kutip zakat di Khaybar. Khaybar ni tempat orang mewah, tempat orang kaya, semua orang kaya. Penempatan orang kaya di Khaybar. Sayyidina Umar hantar Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi, orang baik, kutip zakat daripada orang kaya, kembalikan kepada orang miskin di Khaybar. Tetapi Muhammad bin Maslamah tak bagi kepada aku orang susah. Aku ada anak yatim yang ramai, suami aku meninggal, aku ada anak yatim yang ramai aku bela. Muhammad bin Maslamah ni tak bagi dekat aku. Boleh tak wahai pemuda yang baik, tolong cakap Ustaz, aku takut sebab dia ni pegawai Umar bin Al-Khattab, pegawai. Depan dia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bangun. Dia pun panggil, ya Yarfa', dia panggil pekerja dia. Ud'uli Muhammad bin Maslamah. Panggil Muhammad bin Maslamah. Sayyidina Umar terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil, sebagai seorang pemimpin Islam yang takut. Allah tanya dia kalau seorang mempertikaikan dia di hadapan Allah. Sayyidina Umar, dia takut kalau seorang rakyat yang menuntut dia di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita duk ingat hari ni jawatan ni untuk seronok. Jadi menteri besar untuk seronok, jadi exco untuk seronok, jadi sultan untuk seronok, jadi adun untuk seronok, jadi pengetua untuk seronok. Bukan. Setiap jawatan itu akan disoalkan berdasarkan kapasiti pentadbiran kamu. Berapa orang di bawah kamu? Berapa orang di bawah kamu? Berapa orang yang susah tidak mendapat pembelaan di bawah kamu? Berapa orang yang dizalimi di kalangan orang Islam dan bukan Islam di bawah pemerintahan kamu? Lagi besar jawatan yang dipegang, lagi banyak yang akan dijawab di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Memang akan jawab tuan, bukan melawak-melawak, akan jawab. Jangan seronok-seronok rehat di dalam rumah besar kamu. Kamu akan disoal. Allah kasih Sayyidina Umar, Allah bawa Sayyidina Umar. Dan tengok kisah ni. Bila Sayyidina Umar dengar aduan wanita ni, Sayyidina Umar kata, wahai Yarfa', panggil Muhammad bin Maslamah. Perempuan ni pun takut. Dia kata, wahai lelaki, jangan panggil Muhammad bin Maslamah. Yang tu exco, yang tu pegawai Umar. Hang siapa? Yang tu pegawai Umar. Kamu bukan siapa-siapa nak panggil dia. Aku ajak kamu, jom pi cakap dengan pegawai tu. Kata aku tak dapat bahagian aku. Bukan panggil dia main menghadap.
Sayyidina Umar kata, tak apa makcik, kita panggil dia. Illam ya'tina ji'na ilaih. Tu ayat dia. Diriwayatkan oleh Imam Malik ibn Anas cerita ni. Tak apa makcik, kalau dia tak mai, kita pi. Lagi berani, lagi sakan. Makcik ni lagi takut. Makcik tu tak tahu di depan dia adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, tak apa makcik, kita panggil dia. Dia tak mai, saya kita pi kat dia. Maka pekerja Sayyidina Umar pi panggil. Bila pi panggil, ketuk pintu. Datuk Muhammad, Datuk lah pegawai, Datuk Muhammad bin Maslamah kan, Amirul Mukminin panggil. Dia pun kata, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, kalau Amirul Mukminin panggil, habis. Ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena kalau Amirul Mukminin panggil. Siapa ada tadi di depan Amirul Mukminin? Pekerja tu kata, ada seorang wanita. Aku tak tahu isu apa. Dia kata, mesti ada yang tak kena. Maka Muhammad bin Maslamah pun pergi dalam keadaan ketakutan. Sampai depan Sayyidina Umar, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya Amirul Mukminin wa barakatuh. Bila dia sampai depan tu, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi ya Amirul Mukminin. Wahai Presiden umat Islam. Perempuan tu dengar. Kata Imam Malik, wanita tu dia punya malu. Rupanya yang di depan dia Amirul Mukminin, dia pun tutup semua muka dia dengan tudung. Dulu orang perempuan dulu pakai tudung labuh. Tudung dan jubah mereka sehingga mencecah di tanah. No? Perempuan zaman hari ni dia tak cecah di tanah. Pakaian. No? Alhamdulillah yang hadir muslimat menutup aurat dengan baik. Alhamdulillah. Maka wanita ni, makcik ni punya malu, dia jadi malu, tak keruan, dia jadi tak ada ayat. Dia tutup semua muka dia, dia tunduk. Rupanya Amirul Mukminin yang dia gerak dengan kaki tadi. Yang dikejutkan dengan kaki dia tadi adalah Amirul Mukminin. Yang dia bercakap, luahkan masalah dia tadi adalah Amirul Mukminin. Yang bangun menyelesaikan masalah dia adalah Perdana Menteri umat Islam ketika itu. Allah sayang Sayyidina Umar. Subhanallah. Supaya satu hari nanti Sayyidina Umar tidak dipersoalkan wanita ini di mahsyar. Seandainya dia tak dapat hak dia. Maka Umar pun tanya, wahai Muhammad bin Maslamah, ni kes apa? Ni cerita apa? Dulu kita miskin, semua orang menyerang kita, menyerang Islam, kita susah, bilangan kita sikit. Waktu tu kita tak ada harta, kita tak boleh bantu umat Islam ditindas. Apakah sampai hari ini kita menguasai dunia, kamu nak tindas orang Islam? Kata Muhammad bin Maslamah. Maka jawab Muhammad bin Maslamah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, semua orang yang bertanggungjawab, kami telah, orang yang berhak, kami dah berikan hak dia daripada zakat yang dikutip. Seandainya aku sengaja, maka aku tidak sekali-kali melakukan perkara itu, wahai Amirul Mukminin. Dan sekiranya aku tersalah, maka aku mohon maaf, kemungkinan nama beliau tak masuk dalam permohonan, terlepas pandang. Yang ni biasalah ramai. Bila ramai, terlepas pandang nama. Kita dah isi borang, kemudian tak masuk, permohonan tu tak masuk, lepas tu tak isi dah. Kita duk ingat kita minta, rupanya tak minta. Permohonan kita ditolak. Maka kata Muhammad bin Maslamah, wahai Amirul Mukminin, aku tak pernah sengaja untuk melepaskan hak dia. Tidak sekali-kali akan aku lakukan. Maka Sayyidina Umar pun kata,
sekiranya kamu dilantik oleh aku menjadi petugas tahun depan, kamu gandakan bayaran kepada makcik ni. Gandakan bayaran kepada makcik ni, dan sekiranya Sayyidina Umar pun bercakap kepada makcik tadi, dia pun kata, wahai makcik, pulanglah ke rumah makcik, ilhaqi bi Khaybar, sa'amuru laki, sekarang juga saya akan arahkan mereka untuk bawa harta dan sebahagian keperluan kepada makcik. Sayyidina Umar. Allah sayang siapa tuan-tuan? Allah sayang Sayyidina Umar. Di zaman beliau tidak ada yang dizalimi. Seorang rakyat pun, walaupun beliau memerintah 1/4 dunia, tak ada seorang pun yang terkecuali dan terlepas daripada bantuan. Semua dapat. Masya Allah. Tiap-tiap kampung Sayyidina Umar masuk, tiap-tiap lorong Sayyidina Umar masuk, selalu berjalan. Tengok, dia cek. Siapa yang susah, siapa yang tak cukup keperluan, maka Allah rahmat dan Allah kasih dengan Sayyidina Umar. Kalau Umar terlepas untuk memberikan hak anak-anak yatim dan juga ibu tunggal tadi, maka berdosa dan bertanggungjawab Umar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah keadaan hidup kita, para umat Nabi Muhammad yang dikasihi sekalian. Setiap nafas kita, langkah kita, apa yang kita tengok, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita dengar, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar tu saja untuk ceramah malam ni, kan. Dengar tengok tu nampak khusyuk lagi semua, kan. Tapi saya sekejap saja ceramah saya, 50 minit aja. Jadi setakat tu dulu. Di depan ni saya bawa pamphlet, flyers, pengambilan pelajar. Saya ada sekolah di Sungai Petani. Tahun ni saya buat pengambilan pelajar. Syarat dia ketat, lelaki umur 11. Siapa yang ada anak, jiran, anak saudara, lelaki umur 11, mai ambil flyers ni. Ada lebih kurang 200 flyers ni di depan. Lelaki umur 11 atau 12 boleh masuk ke sekolah kami tanpa yuran, insya-Allah. Dia tak ada yuran. Dia ada temuduga 3-4 lapis lah, temuduga dia 3-4 lapis. Boleh ambil di depan ni flyers ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis ceramah pada malam ni. Kehadiran ke daerah Selama ni yang ramai pada malam ni, tak berganjak tapi ceramah saya macam itulah, ringkas saja. Semoga pengisian yang ringkas itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.